Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah. Masih lagi kita membincangkan tentang isu-isu perkahwinan. Pada kali ini Ustazah bawakan tajuk nusyus. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Apa yang akan kita sama-sama perbincangkan di bawah tajuk nusyus ini ialah menyatakan maksud nusyus dan hukum. Menyatakan maksud nusyus dan hukum. Maklumat tambahan, perkara yang boleh membawa kepada nusyus, kesan nusyus dan juga adab mendidik isteri yang nusyus. Kita lihat di sini, apakah yang dimaksudkan dengan nusyus? Nusyus ialah keengganan isteri. Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Nusyus ialah isteri enggan taat. Isteri enggan taat pada perintah atau permintaan suami yang sah. Itu kita maksudkan dengan nusyus. Isteri tak mau ikut. Isteri tak mau ikut atau tak nak taat kepada perintah atau permintaan suami yang sah. Hukum nusyus ialah haram. Hukum nusyus ialah haram kerana sebagaimana yang kita ketahui, antara tanggungjawab seorang isteri ialah mentaati perintah suami. Baiklah, kita bincang seterusnya, apa agaknya perkara antara perkara yang boleh membawa kepada nusyus. Kita lihat ada 4 perkara yang ingin Ustazah kongsikan di sini, yang mana sekiranya enggan untuk si isteri mentaati perintah suaminya, permintaan suaminya berkaitan dengan 4 perkara ini, maka si isteri boleh dikira sebagai nusyus. Yang pertama, isteri enggan melayan suami di tempat tidur. Isteri enggan melayan suami di tempat tidur, itu yang pertama. Yang kedua, isteri keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa sebab yang munasabah. Isteri keluar rumah tanpa izin suami tak tahu, ataupun keluar tanpa sebab yang munasabah. Itu boleh membawa kepada nusyus. Yang ketiga, melakukan kekasaran perkataan atau perbuatan terhadap suami. Berlaku kasar dari segi perkataan atau perbuatan terhadap suami. Dan yang keempat, ingkar perintah suami yang tidak melanggar hukum syariat. Walaupun isteri perlu patuh kepada perintah suami, tetapi sekiranya suami menyuruh sesuatu yang melanggar perintah syarak, itu kalau isteri tidak taat atau tidak ikut, dia tidak dikira nusyus. Tetapi yang dimaksudkan ini ialah perintah suami tersebut adalah perintah yang memang syariat Islam kita atau syarak itu menyuruh kita buat. Contoh, isteri memerintahkan si suami memerintahkan si isteri untuk menutup aurat. Tetapi isteri enggan, ataupun suami perintahkan si isteri supaya mengikut perintah Allah, tunaikan solat. Isteri enggan, isteri ingkar. Perkara-perkara sebegini boleh membawa kepada nusyus. Kita lihat apa kesan nusyus sebenarnya. Maklumat tambahan yang Ustazah beri kepada anak-anak. Kesan nusyus terhadap suami. Suami rasa tercabar dan hilang pertimbangan kerana tidak dihormati, mungkin bertindak kasar untuk melepaskan kemarahan. Kalau isteri tak mahu ikut cakap suami, suami rasa tercabar. Berkemungkinan hilang pertimbangan
menyebabkan berlaku kekasaran. Ini kita tak nak. Okey, yang kedua, keluarga. Anak-anak akan hilang rasa hormat pada ibu bapa. Bukan setakat itu, jiwa dan minda mereka tertekan. Dari segi masyarakat pula, hubungan akrab keluarga suami dan isteri boleh terjejas. Okey, nota tambahan yang Ustazah beri kepada anak-anak, isteri yang nusyus dia akan hilang hak daripada suami. Okey, hilang hak daripada suami sekiranya isteri tersebut bermadu, dia akan hilang giliran bermalam. Ini adalah nota tambahan kesan sekiranya isteri nusyus. Okey, tak hilang hak nafkah daripada suami, kalau bermadu hilang hak ataupun hilang giliran bermalam. Okey, kita lihat pula adab. Adakah akan dibiarkan sahaja isteri yang nusyus tersebut? Tidak. Islam tidak pernah membiarkan kita terkontang-kanting tanpa arah tujuan. Apa antara adab dia? Yang pertama, adabnya ialah nasihat dengan penuh hikmah. Sekiranya berlakulah isteri enggan layan suami, isteri keluar rumah tanpa sebab, ataupun isteri ingkar perintah suami yang tidak melanggar perintah syarak. Jadi apa yang perlu dibuat? Nasihat penuh hikmah. Nasihat betul-betul, bukan berlaku kekasaran. Nasihat penuh hikmah, maafkan isteri, tunjuk contoh teladan. Itu yang Islam gariskan pada kita. Ataupun yang kedua, nasihat pun tak jalan. Tunjuk contoh teladan dah dibuat. Pisahkan tempat tidur jika nasihat tidak berjaya. Pisahkan tempat tidur jika nasihat tidak berjaya. Dan yang ketiga, pukul dengan tujuan mendidik. Ini antara adab mendidik isteri yang nusyus. Demikian Ustazah kongsikan kepada anak-anak semua tentang tajuk nusyus, keengganan isteri untuk taat kepada perintah suami. Mudah-mudahan isteri-isteri di luar sana tidak tergolong dalam isteri-isteri yang nusyus, agar rumah tangga yang dibina aman, sejahtera, til jannah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.